Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama lagi dengan Cikgu Najiha dalam kelas Bahasa Melayu pada petang ini. Kita akan masuk ke unit 11 iaitu kesenian dihargai. Okey, kesenian dihargai. Okey. Jom kita tengok buku teks kita. Okey, murid boleh rujuk buku teks muka surat 69. Okey, sebelum tu jangan lupa baca doa dahulu sebelum kita belajar. Okey, jadi untuk hari ini kita nak tengok, okey, tajuknya ialah kesenian dihargai. Okey. Untuk pembelajaran yang lepas, kita dah belajar dah. Kita dah tengok dekat Malaysia ni, dekat negara kita ada pelbagai jenis tarian. Okey, lepas tu kita belajar lagi, kita baca lagi, ada pula pelbagai jenis makanan. Ada ikut kaum Melayu, kaum Cina dan juga India. Okey, jadi untuk hari ini kita nak tengok lagi pasal rumah tradisional di negara Malaysia. Okey. Jadi dekat negara kita ni ada macam-macam juga jenis rumah. Okey. Zaman dulu tak ada lagi rumah-rumah banglo. Tak ada. Zaman dahulu setiap negeri ni ada bentuk rumah dia yang tersendiri. Contohnya kalau Negeri Sembilan ada bentuk dia. Bentuk rumah dia, okey. Kalau negeri Melaka ataupun negeri Terengganu ada bentuk-bentuk rumah yang tersendiri, okey. Jadi untuk hari ini mula-mula kita tengok dulu tajuknya ialah unitnya rumah kutai. Rumah kutai. Apa tu rumah kutai? Okey, pernah dengar tak rumah kutai ni? Okey, tak pernah dengar? Tak apa, jom kita baca apa tu rumah kutai. Okey, ini adalah rumah kutai. Okey, ini rumah kutai. Okay, jom kita baca info tentang rumah kutai. Okey, rumah kutai ialah rumah tradisional Melayu di Perak. Rumah ini banyak terdapat di daerah Kuala Kangsar, Perak Tengah dan Hilir Perak. Okey, jadi kita tahulah rumah kutai ini ialah rumah tradisional Melayu di negeri Perak. Okey, jadi kalau kita nak tengok rumah kutai ni, kita kena pergi ke negeri Perak, barulah ada rumah kutai ini. Okey, sekarang jom kita tengok. Okey, kita baca lagi maklumat. Okey, di sebelah kiri ini. Okey, kita baca yang pertama. Rumah kutai diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh. Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia yang dianyam dengan cantiknya. Rumah ini bertiang tinggi. Nak tengok lagi. Rumah kutai. Ni dia. Okey. Gambar yang lebih jelas. Okey, jadi cuba awak tengok. Okey, dinding dia. Dinding dia digunakan buluh yang telah dianyam dengan cantik. Okey, kemudian tengok dia punya tiang. Okey, tiang dia dibina tinggi. Okey, rumah ni dibina tinggi. Sebab apa? Untuk mengelakkan banjir. Jadi bila kawasan ni banjir, jadi rumah ini tidak akan tenggelam lah. Sebabnya tiang dia dah tinggi. Jadi rumah ni memang dah tinggi. Okey. Okey, sekarang jom kita tengok. Okey, perbualan antara siapa? Kawan kita ni. Okey, namanya Yahya dan juga dua orang rakannya. Okey. Apabila kita nak baca dialog seperti ini, kita kena baca secara berselang-seli. Okey. Mula dengan di sini, kemudian kita baca ni pula. Kemudian ini, ni, okey, berselang-seli. Okey, jadi kita mulakan dengan yang atas ni. Okey, percakapan daripada Yahya. Okey, Yahya bertanya kepada kawan-kawannya. Kawan-kawan, ini rumah apa? Ini rumah kutai. Okey, kawannya menjawab. Mengapakah rumah ini diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh? Kenapa?
Pada pendapat saya, rumah ini diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh kerana bahan itu mudah diperoleh di Perak. Okey. Seterusnya, bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia. Oleh itu, suasana di dalam rumah akan apa? Kelebihan menggunakan atap daun rumbia ni. Ni atap daun rumbia. Dia gunakan daun, daun rumbia kemudian dianyam cantik-cantik dijadikan atap. Bila guna daun ni, suasana bila kita duduk di dalam rumah yang menggunakan atap daun rumbia ni, suasana dia akan jadi sejuk, nyaman je. Bukan macam zaman sekarang. Kalau rumah kita sekarang kan macam panas kan. Tapi bila kita gunakan atap daun rumbia ni, suasana dia selesa dan nyaman. Jadi kita boleh sebutlah di sini, oleh itu suasana di dalam rumah akan selesa dan nyaman. Kemudian kawannya bertanya pula kepada Yahya, apakah sebab rumah ini bertiang tinggi, Yahya? Kenapa? Macam cikgu cakap tadi. Apa dia? Pada pendapat saya, rumah ini bertiang tinggi supaya selamat jika berlaku banjir. Kalau rumah tinggi, bolehlah selamat daripada banjir. Baiklah, seterusnya murid-murid boleh buka buku aktiviti muka surat 77. Buku aktiviti jilid 1, muka surat 77. Tajuknya ialah rumah panjang. Sekarang kita tengok satu lagi jenis rumah, iaitu rumah panjang. Ni gambar yang lebih jelas. Rumah panjang ni berada di negeri mana? Cuba teka. Di negeri Sarawak. Di negeri Sarawak. Jadi rumah panjang ni kalau kita tengok gambar, panjang kan? Panjang. Sekarang kita baca dulu maklumat yang diberikan. Jadi rumah panjang ni mestilah luas dan panjang. Kalau kita tengok ruang di luar sahaja dah luas dah. Boleh sini pun kita boleh duduk ramai-ramai kan. Jadi bila ruang ni luas dan panjang, mereka akan berasa selesa berada di sini. Yang kedua ialah beratap daun rumbia. Sama juga macam rumah kutai tadi. Rumah panjang dulu pun menggunakan atap daun rumbia. Jadi bila gunakan atap ini, udaranya akan menjadi nyaman. Tidaklah panas, dia jadi nyaman, sejuk je rasa. Baiklah, seterusnya, maklumat seterusnya ialah rumah panjang ni berkongsi ruang tamu. Rumah panjang ni akan didiami oleh beberapa orang keluarga. Jadi ramailah keluarga yang tinggal di satu-satu rumah panjang ni. Jadi mereka akan berkongsi ruang tamu. Ni ruang tamu mereka. Bila mereka keluar daripada rumah masing-masing, bilik masing-masing ni, dia akan berkumpul di sinilah. Contohnya di sini. Gambar ni mereka berkumpul bersama-sama. Jadi bila mereka dapat berkumpul bersama-sama ni, hubungan antara keluarga tu akan menjadi lebih mesra. Hubungan mesra. Baik, seterusnya rumah panjang ni mempunyai tuai rumah. Apa tu tuai rumah? Tuai rumah itu ialah ketua. Sama je macam kita dalam kelas. Dalam kelas kan kita ada ketua, ada penolong. Sama juga macam rumah panjang, dia ada ketua. Tapi kita panggil dia sebagai tuai rumah. Apa sebab rumah panjang ni mempunyai tuai rumah? Bila ada tuai rumah, jadi ketua ni dia akan bantu ahli-ahli rumah panjang ni untuk sama-samalah bersepakat, sama-sama buat kerja bersama-sama supaya kehidupan mereka tenteram.
kehidupan mereka sama-sama buat kerja sama dan lain-lain lagi. Okey. Ni contoh, untuk gambar ini contoh rumah panjang yang sekarang. Dia lebih moden. Berbanding dengan ni jenis yang tradisional punya lah. Yang jenis lama dulu. Sekarang kita tengok dialog percakapan antara Bidin dan juga Saloh. Jadi untuk dialog ni kita perlu lengkapkan, kemudian kamu perlu tuturkannya, kamu perlu baca semula. Jom kita sama-sama lengkapkan dahulu. Selamat sejahtera Saloh, luas dan panjangnya rumah kamu ini. Mengapakah rumah ini luas dan panjang? Kenapa? Saloh pula. Rumah ini luas dan panjang supaya penghuninya apa? Kat mana kita nak dapatkan jawapan ni? Tadi dia kata mengapakah rumah ini luas dan panjang. Ini luas dan panjang sebab apa? Rumah panjang ini mempunyai kawasan yang luas ni untuk keselesaan para penghuninya. Nak suruh mereka ni selesa berada di rumah panjang ini. Jadi kita boleh tulis di sini selesa. Kita ambil je perkataan ni, tulis saja di sini. Jadi rumah ini luas dan panjang supaya penghuninya selesa. Seterusnya, pada pendapat kamu, mengapakah rumah ini beratap daun rumbia? Kenapa? Kerana tengok sini, udara nyaman tadi kan? Jadi kita boleh tulis sini, pada pendapat saya, rumah ini beratap daun rumbia supaya udara nyaman. Seterusnya, hubungan kami mesra kerana kami boleh apa? Hubungan mesra boleh berkongsi ruang tamu. Kita ambil di sini ayatnya. Berkongsi ruang tamu. Tulis di sini. Bidin, tahukah kamu siapakah yang menjadi ketua kami? Siapa yang jadi ketua kepada Saloh ni? Saloh tinggal di rumah panjang. Ketuanya ialah tuai rumah. Saloh, adakah ketua perlu ada di rumah panjang ini? Mengapa? Jadi Bidin tanya Saloh, kenapa ketua perlu ada di rumah panjang ini? Tadi cikgu dah bagi tahu dah. Jadi antara contoh jawapan kamu boleh tulis di sini. Ketua perlu ada di rumah panjang ini kerana apa? Kerana kehidupan akan menjadi tenteram. Boleh ambil di sini. Berdasarkan frasa ini, ayat ini. Seterusnya buku aktiviti lagi, muka surat 78. Muka surat 78 ni ada satu lagi jenis rumah, iaitu rumah tradisional Kedah. Ni gambar dia, rumah tradisional Kedah. Jadi untuk rumah ini, kamu boleh baca maklumat tentang rumah ini, kemudian lengkapkan dialog di bawah ini. Dialog antara Aiman dan juga kawannya. Jadi kamu boleh lengkapkan jawapan di sini berdasarkan maklumat yang diberikan di atas ini. Jadi itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi untuk kelas seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.